Dewan dan meminta maaf kepada Yang Berhormat Batu Gajah dan menarik balik kenyataan, bukan duduk di situ senyum sahaja begitu. Sudah, Yang Berhormat. Sudah. Terima kasih, Timbalan Speaker. Baik. Peraturan saya benarkan. Ya. Jika peraturan saya benar bercakap. Silakan Yang Berhormat Rauh. 36.6. Baik. Ya, maaf, 36.4. Jelutong telah mengeluarkan satu pekerjaan 36. 34. Dia telah mengeluarkan perkataan yang dahsyat, menjijikkan, menjemukan dan meluat rakyat Malaysia kepada satu orang ahli parlimen yang mengeluarkan perkataan kurang ajar kepada Kuantan pada hari Selasa yang lepas. Tapi saya tak mau komen sebab saya nak bagi peluang di public. Get to the point. Jangan Get to the point, dia tidak menarik balik. Saya suruh pegawai cek hari Senin kemarin sama ada dalam handset ditarik balik ataupun tidak. Perkataan itu tidak ditarik balik. Jadi ini bermakna parlimen boleh menggunakan perkataan kurang ajar. Jadi inilah kami bercakap ni, kami cakap elok. Dia orang suka ganggu. Penggangguan yang besar yang selalu dibuat di parlimen adalah pokok sana. That is the point lah. Itu yang ketergangguan. Sampaikan. Jadi saya minta, saya bagi dia tempoh 24 jam untuk tarik balik. Kalau tidak, saya akan rujuk kepada beliau kepada 36.12. Sebab apa perkataan tersebut tak boleh digunakan sembrono kepada ahli-ahli parlimen. Kita ahli-ahli yang berhormat. Dia tak tahulah. Tapi kami ahli yang berhormat, kami tak pernah ganggu pembangkang. Baik. Jadi kalau dia tak mau tarik balik, saya akan menggunakan satu perkataan untuk mereka, iaitu biadab. Sampai. Apa yang hendak disampaikan Yang Berhormat Rauh. Yang Berhormat Rauh, perkara tersebut telah berlaku beberapa hari yang lepas. Baik. Saya cadangkan Yang Berhormat Rauh usulkan. Baik. Saya minta maaf ya, Mak. Minta maaf sikit. Bila saya bawa benda ni pada hari Selasa, waktu petang, masa tu Timbalan Speaker yang lain, dia kata tengok handset. Jadi saya tengoklah handset hari Senin. Dia tak tarik balik. Dia ada di sini sekarang. Saya rasa elok dia bangun meminta maaf kepada semua ahli parlimen dan juga rakyat Malaysia kerana keterlanjurannya. Baik, 24 jam bagi tempoh. Saya dapat apa yang Yang Berhormat nak Timbalan Speaker. Bagi saya Yang Berhormat Jelutong dan yang lain duduk. Ya. Seorang-seorang. Ya. Yang Berhormat Rauh, saya telah arahkan, telah putuskan, usulkan. Jika tidak puas hati tentang perkara berkenaan. Ya. Peraturan 17, 18 ada tu. Dan 27.3. Baik. Yang Berhormat Besut, tadi ada nak bercakap peraturan. Peraturan ya? Kalau ya, peraturan 36.6 juga. Ya. Dan 44.2. Bila ditimbulkan oleh seorang ahli, apa yang perlu dibuat, meletakkan kuasa kepada speaker untuk menentukan apa hukumannya kalau dia menghina majlis dan sebagainya. Bukan dengan cara yang Jelutong buat, minta dia tarik balik. Yang mengarahkan adalah speaker. Jadi dia ni pandai-pandai minta orang lain ahli untuk naik balik. Kalau dia tak puas hati dengan arahan speaker, dia buat usul. Itu saja. Baik, terima kasih. Jangan dia nak ganti jadi speaker tak? Baik. Terima kasih Yang Berhormat Besut. Tuan Speaker, peraturan 36.12. Okey, baik. 36.12, apa dia Ketua Melaka? Ya, berkaitan dengan kenyataan mengerukan Dewan, sambungan daripada apa yang disebut oleh Jelutong. Kita menghormati keputusan dibuat oleh Timbalan Speaker di mana merujuk kepada Speaker untuk buat keputusan. Akan tetapi memandangkan pedang dia reka sesuatu yang tak pernah wujud. Itu satu dia perkara mimpi yang pedang mimpi. Itu sesuatu yang amat sesuatu yang amat mengerirukan Dewan, sesuatu perbuatan yang amat telah menunjukkan satu contoh yang tidak baik kepada rakyat Malaysia. Jadi selain daripada kita merujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan, saya nak cadang kepada Parlimen supaya masa akan datang jangan lagi bawa ataupun calonkan pedang untuk mengikut rombongan ke luar negara bersama dengan speaker ataupun menteri-menteri yang lain. Sebab imej dia, perbuatan dia telah merosakkan imej ahli parlimen di mana merekakan sesuatu yang tak pernah wujud.
SPRM Kota semalam Melaka sudah pun tak boleh keluarkan jadi calon. kenyataan. Kota Melaka duduk. SPRM semalam sudah Yang Berhormat. keluarkan kenyataan. Yang Berhormat, Apa yang Kota Melaka. disebutkan oleh pendang Duduk. itu adalah tidak benar sama sekali. Yang Berhormat Kota Melaka duduk. Baik, last. Yang Berhormat Julutong. Kali ini Timbalan saya Speaker. tidak mahu ada gangguan. Timbalan Speaker, terima kasih. Saya cuma ingin kembali kepada peraturan 36(4) yang dirujuk oleh Yang Berhormat Arau tadi. Beliau tidak dengar. Saya cakap, jangan kurang ajar. Ada perbezaannya. Kita guna istilah Alostar. Kita guna istilah Alostar, bukan Mamak Pasumbo. Jadi saya kata, jangan kurang ajar. So, Timbalan Speaker, saya akan menunggu kalau ada usul, saya akan menjawab. Satu. Nombor dua, saya masih lagi berpendirian bahawa kalau berani buat, berani tanggung. Kalau pendang anak jantan saya cabar dia, bangun dan minta maaf sekarang. Atau ulangi kenyataan itu di luar Dewan. Yang Berhormat. Kalau berani, Yang Berhormat, cukup. Cukup. Dikoram. Ya. Kita dah dengar, saya dah dengar kedua-dua pihak dan saya telah membuat ruling walaupun saya ada kuasa untuk memutuskan, tapi secara konvensionnya saya serahkan peraturan 3612 kepada speaker untuk putuskan. Ya. Itu saja, kita balik kepada urusan mesyuarat. Baik. Timbalan Speaker, saya ada usul. Saya baru terima 2 surat Yang salinan Berhormat, daripada... saya baru terima surat. Usul 36. Yang lain Yang Berhormat, tolong diam. Yang Berhormat, Peraturan 36(4) dan juga Berhormat. Peraturan 36(12). Yang Berhormat, yang lain tolong diam. 36(4) adalah menjadi Yang kesalahan bagi... Berhormat, saya tak habis bercakap dengan kamu. Ya, Yang Berhormat. Nanti saya selesai ni kan. Okey. Yang Berhormat lain diam. Tolong. Okey, Yang Berhormat. Tanpa apa dia? Peraturan mana? 36(4) adalah menjadi kesalahan bagi ahli-ahli Dewan yang menggunakan bahasa kurang sopan, biadab ataupun membuat pernyataan yang seksis. 36(12) mengelirukan Dewan. Pada tarikh 23 Oktober, saya telah mengumpulkan satu usul terhadap Hulu Terengganu dan juga Alostar kerana menggunakan perkataan yang lucah. Hulu Terengganu menggunakan perkataan bukan pundek dalam Dewan ini dan juga Alostar menggunakan perkataan bukan Mamak Pasembo dalam Dewan. Dan hari ini saya telah menerima salinan bahawa mereka kedua-dua dibagi sampai tarikh 29 Oktober untuk memberi jawapan terhadap usul yang saya kemukakan ini. Tadi saya hendak dapat petua daripada Dewan, adakah mereka akan diambil tindakan dan adakah perkataan pundek boleh digunakan dalam Dewan? Mana boleh kita pakai perkataan bukan lepas tu kita cakap apa-apa kita suka dalam Dewan. Saya harap Hulu Terengganu dan Alostar tarik balik sebab ini tak boleh diterima. Yang Berhormat Kampa, saya yang Berhormat yang lain tu tolong diam ya. Right. Saya telah mendapat nota menyatakan usul peraturan mesyuarat Kampa berkaitan di bawah peraturan 36 itu yang bagaimana yang disebut oleh YB Kampa terhadap Yang Berhormat Alostar, Yang Berhormat Hulu Terengganu dan Yang Berhormat Kuantan masih lagi dalam pertimbangan Tan Sri Speaker. Ya. Yang Berhormat Kampa, it is dengan izin, it is still in the constitution. Timbalan Speaker, boleh beri penjelasan? Baik. Hulu Terengganu? Boleh? Peraturan berapa Yang Berhormat? Sehubungan dengan apa yang kapal tadi sebut itu. Sebut pundek-pundek tu. Ibu tak faham pundek apa. Yang Berhormat, saya rasa pundek dah banyak dah sebut dah. So tak perlu penjelasan. Terima Duduk, kasih. Yang Berhormat. Kita teruskan. Saya invoke peraturan 37 dalam braket 2. Okey, Yang Berhormat, yang lain duduk ya. Kita mulakan dengan urusan mesyuarat. Saya persilakan Yang Berhormat Stampin 13 minit untuk berucap berkaitan dasar perbahasan perbelanjaan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk berbahas dalam bajet 2025. Saya akan menimbulkan beberapa isu untuk pertimbangan kerajaan. Isu pertamanya adalah berkenaan peruntukan pembangunan. Dalam bajet 2025, peruntukan pembangunan yang diperuntukkan kepada Sarawak
ialah 5.9 bilion, iaitu 6.8% sahaja daripada jumlah ringgit Malaysia 86 bilion peruntukan pembangunan. Datuk Yang di-Pertua, saiz tanah Sarawak adalah 124,450 kilometer persegi, iaitu lebih kurang 36% daripada jumlah keseluruhan tanah Malaysia. Dengan keluasan tanah yang begitu besar, pastinya Sarawak memerlukan lebih banyak dana pembangunan untuk mengejar tahap pembangunan antara Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Kalau mengikut jumlah penduduk pun, Sarawak mempunyai 2.9 juta penduduk pada tahun 2022. Iaitu lebih kurang 9% daripada jumlah keseluruhan 32 juta penduduk di negara kita. Jadi, dari segi keadilan untuk Sarawak,